Okay, so dia dah rekod dah. Okay, so cikgu terus sambung dengan kertas 3 Terengganu. Dan kalau awak ada jawapan daripada kertas 3 Terengganu tu, ada banyak kesilapan yang cikgu baiki. Okay, Adeline nampak tak cikgu punya slide ni? Nampak cikgu. Nampak. Okay, Mai nampak tak Mai Sarah? Slide cikgu? Nampak cikgu. Nampak. Okay, Alia Zara nampak tak slide cikgu? Problem, tak boleh nak jawab. Okay, so kira nampak lah deh. Okay, cikgu terus pergi kepada soalan lah. Okay, so biar macam biasa, langkah pertama kita ialah kita kena baca soalan. Okay, sebab daripada soalan kita akan cari MV, T, RV, T dan CV. So kita baca dahululah soalan. Pengosmo kawal aturan adalah proses mengekalkan keseimbangan garam dan air dalam bendalir badan untuk mengekalkan tekanan osmosis darah. Sekumpulan pelajar telah menjalankan eksperimen. Cikgu kata selepas perkataan menjalankan eksperimen untuk menentukan apa-apa, kita akan jumpa MV, T dan RVT. So, eksperimen ni untuk menentukan kesan pengambilan jus limau tanpa gula yang berlainan isi padu. Ke atas, isi padu air kencing yang dihasilkan oleh buah pinggang. Okey, apakah kesan pengambilan jus limau tanpa gula, Afrina? Afrina, apakah kesan pengambilan? MVT ke MVT? MVT. Okey. Okey, so awak dah dapat MVT MVT. So, kesan isi padu, kesan pengambilan jus limau tanpa gula yang berlainan isi padu. Maknanya dia akan minum berlainan isi padu. Jus limau tanpa gula. Dia kena pastikan tanpa gula sebab bila ada gula dia akan jadi lain dah. Okey, ke atas isi padu air kencing yang dihasilkan oleh buah pinggang, ini ialah RVT. So untuk RVT, sebenarnya cikgu dah tukar. Dia bukan isi padu air kencing Jadi cikgu nak buat tukar. Menentukan kesan pengambilan jus limau tanpa gula yang berlainan isi padu ke atas purata isi padu air kencing. Awak tambah purata. Okey, sebab kalau isi padu tu dia jadi RVO sebenarnya sebab kita akan tengok dengan mata isi padu tu. Jadi awak tambah sini, sebab dia salah awak tambah sini purata. Barulah dia jadi RVT. Sebab apa cikgu purata tu jadi RVT? Dia kena tekan kalkulator dah. Sebab nak capur nak bahagi dua kena tekan kalkulator, so dia jadi RVT. Boleh belajar? Dia ada ralat sikit dekat soalan dia ni. Okey. Kita tengok langkah-langkah. Langkah-langkah berikut telah dijalankan. Semua pelajar mengosongkan pundi kencing sebelum menjalankan eksperimen. Ini ialah langkah berjaga-jaga Jadi sebelum nak buat eksperimen ni dia kena kencing dulu. Yang kedua, 6 orang pelajar. 6 orang pelajar ni apa? CV. Okay, kita tetapkan 6 orang murid sahaja buat eksperimen ni. Dibahagikan kepada 3 kumpulan A, B dan C. Mereka diletakkan di dalam suhu bilik iaitu 37 darjah Celsius. CV. Kita hanya guna suhu bilik 37 sahaja. Okey, langkah 3. Guru telah menyediakan 1 jug air limau tanpa gula seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Pelajar-pelajar dalam kumpulan A telah diberikan 200 ml jus limau tanpa gula. Dia duduk royak jus limau tanpa gula, jus limau tanpa gula ni pun ialah CV.
Jam randik dimulakan dengan segera sebaik mereka meminum jus limau tanpa gula. Mereka diarahkan supaya tidak makan atau melakukan sebarang aktiviti fizikal yang lasak semasa eksperimen berlangsung. Langkah 5 ni adalah langkah berjaga-jaga. Maknanya budak tu tidak dibenarkan makan benda lain sebab nanti mempengaruhi keputusan eksperimen ataupun buat aktiviti cergas. Dia hanya kena duduk sahaja dalam bilik 37 darjah Celsius tadi. Okay, so dapat jadi kalau awak tengok di sini daripada soalan, awak dapat MV teori, RV teori dan CV. Okay, cikgu bergerak seterusnya. Selepas 1 jam, 1 jam ni ialah CV. Setiap pelajar perlu mengumpulkan air kencing dengan menggunakan besen. Kencinglah awak di dalam besen. Isi padu air kencing yang dikumpul, diukur dan direkodkan menggunakan silinder penyukat. Memanglah kencing dalam besen. Tetapi bila nak ukur, awak kena tuang air kencing awak ke dalam silinder penyukat. Langkah 3 hingga 7 diulang dengan memberikan isi padu jus limau tanpa gula yang berbeza, iaitu 400 ml kepada pelajar kumpulan B, 600 ml kepada pelajar-pelajar kumpulan C. Semua data direkodkan dalam jadual 1. Okey, beres Okey. So apa yang awak dapat di sini ialah MV teori kesan pengambilan jus limau tanpa gula. RVT, cikgu dah baiki tadi, purata isi padu air kencing yang dikumpulkan. Okay, dan MVO, RVO, kita akan tengok daripada jadual kan. So kita tengok daripada jadual ialah isi padu jus limau tanpa gula. RVO, isi padu air kencing yang dihasilkan, hati-hati dia ada murid 1 dan murid 2. Okey, dan CV ialah suhu bilik 37, masa mengambil urin 1 jam, jenis minuman hanya minum air limau, jus limau tanpa gula. Dapat Okay, so itu semua adalah maklumat yang dikumpulkan daripada soalan dan jadual. Okay, terus pergi kepada merekodkan keputusan. So untuk merekodkan keputusan, awak kena buat macam cikgu ni lah. Awak kena garis betul-betul. So bila garis betul-betul, yang ni awak dapat 56 ml. Kalau yang ni awak dapat 54 ml. Yang ni awak dapat 108. Yang ni awak dapat 114. Yang ni awak dapat 176. Yang ni awak dapat 192. Okey, ingat kalau baca meniscus, awak belajar kimia, awak baca meniscus, awak kena ambil yang paling bawah ni. Gariskan. Okey, bukan ambil hak atas bukan ambil yang bawah. Okey, dapat Okey, seterusnya kita nak buat pemerhatian. So ingatlah pemerhatian kita kena tengok dengan biji mata awak. Apa benda yang awak tengok pada jadual tadi sahaja. Jangan tambah banyak sedikit, paling banyak, paling sedikit, jangan. Awak hanya tulis apa yang awak nampak pada jadual sahaja. So formula dia MVO, nilai. Okay, kalau tak ada nilai bubuh nama lah. RVO, nilai. Jangan lupa unit. Bila ada nombor je mesti kena bubuh unit. Okay, so cikgu nak dengarlah satu jawapan lah daripada awak. Kita cuba dengan 5 cekal hari ni. Cikgu nak dengar jawapan Aisyah. Pemerhatian 1 je ke? Ya. Okey. Bagi isi padu jus limau tanpa gula yang diambil 200 ml oleh kumpulan A, isi padu air kencing yang dihasilkan oleh murid 1 ialah 56 ml, manakala isi padu air kencing yang dihasilkan oleh murid 2 ialah 54 ml. Okay, very good. Betul lah tu. Okay. Betul dah. Jangan takut. Okay, so mungkin cikgu tersilap sini deh. Cikgu tersilap. Sini 56 ke? Tak apalah, nanti you tukar sendiri deh. Okay, so terus saja. Bagi kumpulan A, isi padu jus limau tanpa gula yang diambil ialah 200 ml. Isi padu air kencing dihasilkan oleh murid 1 ialah 56 ke tadi ke?
Cikgu tersilap 56 ml dan murid 2 ialah 54 ml. Boleh, terus saja bagi kumpulan A, isi padu jus 5 yang diambil hak dia minum 200 ml tu berapa je isi padu air kencing. Terus sahaja dah. Tak payah tambah, tak payah tekan kalkulator, tambah cari purata, tak perlu. Begitu juga dengan pemerhatian 2, bagi kumpulan C, isi padu jus limau tanpa gula yang diambil ialah 600 ml, maka isi padu air kencing yang dihasilkan oleh murid 1, 176 ml dan murid 2 ialah 192 ml. Maknanya kena ada bilangan dan unit dia, jangan lupa. Okey, dapat Cikgu rasa yang ni tak ada masalah. Nanti cikgu hantar file ni. Okey, seterusnya. Untuk inference. Untuk inference, ingat MVO, tafsir, RVO, tafsir, RVT, tafsir, beri sebab. Okey, so. Okay, tengok. Bagi kumpulan A, tak ada apa lagi. Okey, kita pun salin je lah MVO. Isi padu jus limau tanpa gula yang diambil, awak pun tafsir selalu bilangan dia tu. So kalau dia minum 200, tafsir selalu. 200 ni apa? Sedikit. Awak dah tafsir MVO tadi. Boleh? Okey, kemudian ini adalah RVO. Isi padu air kencing yang dihasilkan, di sini tak payah sebut sasar dah. Tegus dia je. Yang dihasilkan oleh murid 1 dan murid 2. Terus tafsir. So dia kencing sikit je kan? 56, 54 tu sikit. Sedikit. Terus tafsir selalu. Okey, kemudian RVT pula. Purata isi padu air kencing yang dihasilkan, mestilah purata dia pun sikit jugalah. Sedikit. Okey, beri sebab. Sebab ni kena kait dia lah. Bila minum air sikit, ingat tak cikgu ajar awak air sikit, TOD tinggi. Minum air sikit, TOD tinggi. So bila TOD tinggi, lebih banyak hormon ADH dihasilkan oleh kelenjar pituitari, menyebabkan banyak air diserap semula ke dalam kapilari darah, maka air kencing dihasilkan sedikit. Ni semua ni sebab dia belakang. Cikgu perlu kau tulis panjang-panjang. Kalau pelajar yang bagus dah kita tulis ke habis ni. 3 poin ni. Barulah dia nampak proses tu. Bila air sikit, minum air sikit, TOD tinggi. Bila TOD tinggi, banyak hormon ADH dirembeskan. Banyak air diserap semula. So bila air masuk serap semula banyak, maka air kencing yang dihasilkan sedikit. Sebenarnya kalau dalam exam dia akan tengok budak ni ada atau kedak, yang ni dah dapat 1 markah dah. Okay, tapi kalau pelajar yang bagus dia akan buat proses demi proses. Okay, so sama juga untuk inference 2. Bagi kumpulan C, isi padu jus limau tanpa gula yang diambil, dia minum berapa ratus? 600 kan? Banyak. Awak dah tafsir dah. Okay. Isi padu air kencing yang dihasilkan oleh murid 1 dan 2, banyak ke dia kencing ke? So, kita tafsir. Banyak. Purata isi padu air kencing yang dihasilkan juga, banyak. Tekanan, okey. Lepas tu ni beri sebab dia lah. Tekanan bila minum air banyak, maka TOD rendah. Jadi TOD rendah, kurang hormon ADH dihasilkan, kurang air diserap semula, maka air kencing adalah banyak. Dapat Okey. So kita pergi yang seterusnya. Cikgu rasa tak ada masalah sebab soalan ni lebih kurang macam kita punya Kelantan, Raya Kelantan, tapi Raya Kelantan tu lagi susah lah. Sebab dia ada MVO 1, MVO 2, RVO 1, RVO 2. Okey, so terus pergi yang ni. Pemboleh ubah manipulasi, salin saja isi padu jus limau tanpa gula yang diambil secara mengendali dengan menggunakan salin saja isi padu jus limau tanpa gula, mesti wajib ada yang berbeza-beza. Apa dia? 200 ml, 400 ml, 600 ml. Tulis nombor sekali dengan unit selalu. Jangan tulis 200, 400, 600, kurung belakang ml. Tak boleh. 200 ml, 400 ml dan 600 ml. Okey, RVO. Kalau pelajar ambil RVO, isi padu air kencing yang dihasilkan murid 1 dan murid 2 kena sebut murid 1, murid 2. So macam biasa ukur RVO dengan menggunakan apa dan catat keputusan dalam jadual.
Okay, ada pelajar tak suka dia nak guna RVT. So RVT purata isi padu air kencing dikumpulkan. Jadi ingat kalau RVT dia kena kira. Kira RVT dengan menggunakan formula. Tengok kena tulis formula tu dah. Isi padu air kencing murid. Oh lupa, murid 1 tak tulis. ml tambah isi padu air kencing murid 2 ml. Cikgu hilang benda ni. Bahagi 2, terlupa dah. So kena tambah bahagi 2 dan catat keputusan dalam jadual. Okey, boleh ubah mala, pilihlah mana-mana satu. Nak suhu bilik boleh. So kalau suhu bilik, tetapkan suhu bilik iaitu 37 darjah Celsius sahaja. Kalau awak nak jenis minuman, tetapkan jenis minuman iaitu jus limau tanpa gula sahaja. Kalau nak masa mengambil urin, tetapkan masa mengambil urin itu selepas 1 jam. Cikgu tengok dalam skema dia ada umur, ada jantina. Tapi dalam soalan tidak dinyatakan. So cikgu tak gunalah. Umur jantina cikgu tak guna sebab tak ada dalam soalan dia. Okey? Okey, hipotesis. Cikgu nak tanyalah, hipotesis kita yang jenis macam mana tu? Alia Aisyah. Semakin Sebab apa semakin? Sebab MVO ada nilai. So senang saja. Boleh pilih sama ada MVO, RVO. Okey, so kalau awak ambil MVO, RVO, semakin bertambah isi padu jus limau tanpa gula yang diambil, semakin bertambah isi padu air kencing yang dihasilkan oleh murid 1 dan murid 2. Ni kalau guna MVO, RVO. Okey, boleh? Kalau nak guna MVO, RVT, semakin bertambah isi padu jus limau tanpa gula yang diambil, semakin bertambah purata isi padu air kencing yang dihasilkan. Okey? Boleh mana-mana. Okey. Kita pergi kepada menghasilkan jadual ya. So senang juga jadualnya. Terus saja dia nak kumpulan isi padu jus lemon. Oh, lemon ni bukan lemon dia dah tukar dah tu. Limau. Okey, isi padu air kencing dan purata. So, kumpulan tak ada unit. Isi padu jus limau tanpa gula ml. Isi padu air kencing dihasilkan murid 1, murid 2 kena ada unit ml. Purata isi padu air kencing dikumpulkan. Purata isi padu kan? So, ml juga. So, dapat tak macam ni? Okey, harap dapat deh. Ada pelajar tanya macam mana nak kira purata. Awak campur dua ni, 56 tambah 54 bahagi 2. 108 tambah 114 bahagi 2. 176 tambah 192 bahagi 2. Beres deh. Okey, kemudian pergi kepada graf. Dia kata lukiskan graf garis. Kalau graf garis, graf biasalah. Apa lawan apa? Purata isi padu air kencing lawan isi padu. Purata lawan isi padu jus. So awak akan dapat macam ni. Okay, so kita akan check. Ada unit. Ada tajuk, ada unit. Okay, ada tajuk, ada unit. Buatlah apa-apa skala asalkan logik skala awak tu. And then inilah graf garis. So cikgu akan tengok check paksi. Okay, ada unit, ada tajuk. Bentuk, okey, dia memang budak ni buat bentuk garis, graf garis dan kita akan tengok titik, cikgu akan cek sosor. Walaupun kecil pun cikgu akan cek 3 titik betul, 3 markah. Okey, seterusnya kita pergi kepada hubungan. Okey, so untuk hubungan, ingat cikgu nak hubungan yang halal. Okey, jadi nak jadi hubungan yang halal ni, kena tengok bentuk hipotesis dulu. Kalau dia ni jenis makin, maka jawapan kita pun semakin apa. Tapi jangan salin hipotesis salah. Semakin apa tu kena tengok dia yang hubungan apa yang dia nak. Okey, kemudian dia nak sebab dan akibat. So ingatlah kalau hubungan salah, maka sebab akibat cikgu tak baca dah. Sebab tu kena buat hubungan halal macam-macam mana pun deh. Jangan jadi macam Da'i Said tu. Okey.
Berdasarkan graf dalam 1E2, nyatakan hubungan di antara, okey, dia sebut dulu. Isi padu jus limau. So, simple je kerja awak sebab dia dah memang bagi siap-siap MVO dah. Dia dah bagi siap-siap dah MVO. Okey, isi padu jus limau dan dia nak purata isi padu. Senang kerja awak sebab dia dah bagi MVO dengan RVT. So, terus sajalah. Semakin bertambah, terus saja ambil ni. Isi padu jus limau tanpa gula yang diambil semakin bertambah purata isi padu air kencing yang dikumpul. Boleh? Apa cikgu kata gitu? Okay, cikgu back sekejap. Kenapa cikgu kata gitu? Kalau awak tengok graf pun, semakin bertambah isi padu, nampak? Semakin apa ni? Semakin naik purata isi padu air kencing. Boleh? So, menjelaskan graf awak tadi. Jadi soalan ni dia tak payah sebab dia bagi siap-siap ada MVO ke awak. Dia nak, bukan siap-siap maknanya dia nak MVO. Ada soalan dia akan bagi RV dulu duduk sini. Tapi soalan ni dia bagi MVO. So senang je lah kerja awak. Semakin MVO, semakin RVO. So kenapa gitu Sebab apa bila kita minum air kohor banyak isi padu, kohor banyak purata isi padu air kencing. Macam tadi juga. Bila semakin banyak minum air, maka automatik TOD rendah. Ingat gitu, semakin banyak isi padu minum air, semakin rendah TOD. Nampak? TOD turun. So, bila TOD turun, semua turun lah. Kurang hormon ADH dihasilkan oleh kelenjar pituitari, kurang air diserap semula ke dalam kapilari darah, air tak masuk dalam darah, air duduk dekat ginjal, maka jadi apa? Air kencing yang dihasilkan banyak dan cair. Sudah ke? Dia duk ambil inferen. Sebab tu inferen kita tu kena betul. Bila inferen awak dah buat siap-siap, senang awak salin je. Macam Cikgu Rusina kata, ambil masuk. Okey? Okey, seterusnya. Okey, soalan ramalkan. Okey, so untuk ramalkan pun awak kena ramal dengan betul. Iaitu ramal dengan betul ni rendah ke tinggi? Daripada nilai berapa? Rendah atau tinggi kena tengok dari nilai berapa tu awak kena tengok dekat jadual yang awak buat tadi. Okey, kemudian beri sebab dan beri akibat. So ingatlah ramalan pun kalau salah cikgu tak baca dah sebab cikgu tak baca kesan. Okey, so kita tengok ramalan. Pelajar-pelajar dalam kumpulan B, tengok bila dia kata B, awak kena rujuk di B lah. Okey, awak kena rujuk di B lah sebab dia kata kumpulan B. Mengulangi eksperimen yang lain pada keesokan harinya. Mereka telah diberi 50 gram jejari ubi kentang bersalut garam untuk dimakan. Ramalkan purata isi padu air kencing yang dihasilkan selepas 1 jam. Terangkan ramalan anda. So, cikgu back sekejap Cikgu nak tengok kumpulan B ni kencing berapa. Sekejap So, kita kena back. Kumpulan B. Oh, kumpulan B dia kencing satu-satu-satu. So awak kena mikirlah bila dia diberi kentang ada garam, okey, french fries yang ada garam tu, maknanya dia kencing lebih banyak ke lebih sedikit daripada satu-satu-satu. Sebab bila dah makan garam dia dah jadi pekat. Okey, so bila awak just kena tengok satu-satu-satu tu lah. Jadi awak kena fikir banyak daripada satu-satu atau sedikit daripada satu-satu. Jadi sebab dia makan garam, maka dia jadi kurang daripada satu-satu-satu. Okey, sekejap cikgu back balik. Okey, dia nak ramalkan apa? Ramalkan purata jangan bertukar dengan isi padu. Dia nak ramalkan purata isi padu. So that's why lah kena ambil satu-satu-satu. Jadi purata isi padu air kencing yang dihasilkan kurang daripada 111 ml. Dapat? Okey. Lepas tu kita bagilah. Buat apa yang kurang? Sebab dia dah makan garam. Bila garam, kalau awak tak erti nak memikir garam, awak tengok sini. Cikgu buat dengan nota warna biru ni. Bila garam banyak, maknanya air automatik sikit dalam darah awak. Bila air sikit, cikgu ajar dia songsang ke? So TOD tinggi.
Ingat gitu. Garam banyak, air jadi sikit dalam darah awak. Sebila air sikit, maknanya TOD tinggi. Jadi terus sajalah. Sebab apa? Sebab lebih banyak hormon ADH dirembeskan. Ingat bila semua meningkat, TOD meningkat, semua benda pun akan meningkat. Banyak hormon ADH dirembeskan. Okey. Tapi buat apa cikgu kata manakala kurang hormon aldosteron? Sebab cikgu nak kait dengan garam. Tapi kalau awak tak buat garam, hormon aldosteron pun tak apa. Tak ada masalah. Awak buat ADH je. Tak apa. Tak ada masalah. Cuma cikgu ni nak kaitkan dengan garam tu aldosteron. Okey? Okey, jadi bila banyak air diserap semula ke dalam kapilari darah. Dia akan serap semula air dalam darah sebab garam banyak sangat tadi awak makan, air dah jadi sikit. So terpaksalah dia serap banyak air diserap semula ke dalam kapilari darah. Maka kesan akibat dia sedikit dan pekat air kencing yang dihasilkan. Boleh? Dapat Okey, seterusnya. Kalau tak faham, boleh PM cikgu personally lah lepas ni. Okey, definisi. Definisi ialah cikgu kata dah tak perlu susun lah. Tak perlu susun. Buat yang ni dulu. Ditunjukkan oleh butir mata. RVO. Dipengaruhi oleh MVO. Dan apa yang dia tanya, awak kena ambil daripada soalan dan kaitkan dengan bahan yang dia guna. Okey, so kita tengok. Okey. Definisikan secara operasi tekanan osmosis darah. Dia nak awak beri definisi tekanan osmosis darah yang tinggi. Apa maksud TOD tinggi? Kalau tadi kita dah belajar kan, TOD tinggi maknanya air sikit. Okey. So jangan jawab yang tu dulu. Cik kata dah kan, ditunjukkan oleh butir mata. So ditunjukkan oleh isi padu air kencing yang dihasilkan murid 1, murid 2. Dipengaruhi oleh MVO, dipengaruhi oleh isi padu jus lemon pula dah, jus limau. Cikgu dah silap, jus limau yang diambil. Okey, so apa maksud TOD tinggi? Jadi cikgu ambil daripada soalan. Tengok macam mana cikgu jawab. Pengosmo kawal aturan adalah proses mengekalkan keseimbangan garam dan air. Disebut garam air dalam bendalir badan untuk mengekalkan tekanan osmosis darah. Okey. So sekarang maksud dia, pengosmo kawal aturan ialah kita kena kekal air dan garam mana? Dalam bendalir badan. Barulah bendalir badan kita tu stabil dan kita dapat kekalkan TOD darah kita. So apa maksud TOD tinggi? Jadi cik kata TOD tinggi ni maknanya kandungan air sikit. Sikit mana? Oh cikgu tertinggal sikit. Sorry sikit mana? Dalam bendalir badan. Cikgu nak kait dengan benda ni. Dalam bendalir badan siapa? Awak kena sebut material utama, bahan utama dalam eksperimen ni. Kalau tak ada, tak jadi. Bendalir badan murid kumpulan A, B dan C. Tolong tambah tekanan osmosis darah yang tinggi ialah kandungan air sedikit. Nanti cikgu baiki dalam slide yang akan hantar ke awak ni. Okay. Ialah kandungan air sedikit dalam bendalir badan siapa? Murid kumpulan A, B dan C. Sebab kalau tak ada murid ni, tak jadi eksperimen. Okay, dapat Okey, dan akhir sekali, sebelum cikgu masuk soalan 2, kelaskan situasi berdasarkan kategori. So kalau yang ni awak tak tahu, penghasilan air kencing tinggi maknanya minum air banyak. Betul tak? Minum air banyak, kencing pun banyak. So, mestilah minum 500 ml air mineral. Guru yang mengajar di dalam bilik berhawa dingin sebab dia tak berpeluh, air tak keluar, maknanya air banyak. Jadi kencing pun banyak. Okay, yang ni penghasilan air kencing rendah, maknanya minum air sikit. So minum air sikit, ikutlah minum air sikit. Kalau air sedikit dalam darah ke, maknanya makan ikan masin sebab garam banyak dan berjoging 200 meter sebab dia berpeluh banyak. Bila berpeluh banyak, air keluar, air sedikit dalam darah. Okay, dapat Okay, cikgu terus pergi kepada soalan 2. Okey, kita baca soalan 2. Saiz populasi didefinisikan sebagai bilangan organisma per unit kawasan habitat. Kadar pertumbuhan lemna spesies dipengaruhi oleh perubahan faktor-faktor abiotik seperti pH, suhu, keamatan cahaya, kelembapan dan cuaca.
Dengan menggunakan teknik persampulan kuadrat, rancang satu eksperimen makmal untuk mengkaji kesan keamatan cahaya. So, kesan keamatan cahaya MVO ke atas saiz populasi atau peratus litupan lemna ni, sorry deh, RVO 22 ni. Ini ialah RVO 22 saiz populasi peratus litupan 22 RVO. Okay, 22 RVO. Dapat? Okay, so sekarang kita pergi kepada soalan. Okay, jadi sebelum cikgu pergi, awak tak tahu lemna ni apa? Biasa, cikgu rasa awak pernah nampak, cuma awak ni tak tahu nama dia. So lemna ni ialah sejenis tumbuhan terapung. Okay, dia banyak dalam air, dia yang kecil-kecil tu, memang kecil-kecil sangat. Dan dia ni menjalankan fotosintesis. That's why lah dia warna hijau. Okay, dia boleh buat fotosintesis. Jadi awak boleh nampak kalau dia banyak ni, dia akan penuh dengan dalam satu jak tu. Okay. Okay, sebelum cikgu pergi kepada soalan kita nak tengok apa kesan faktor abiosis ke atas pertumbuhan populasi. Dan biasanya untuk soalan ni, dia akan naik dua. Sama ada dia boleh pilih lemna dalam air atau Pleurococcus. Okay, dia boleh pilih sama ada nak guna lemna atau Pleurococcus. Kalau lemna, awak dah tengok tadi, dia tumbuh dalam air. Tapi kalau Pleurococcus, ni Pleurococcus. Pleurococcus ni ialah alga hijau yang tumbuh pada kulit pokok. Nampak tak? Hijau ni, itulah Pleurococcus. Okey, dia memang tumbuh pada kulit pokok. Okey, dan kita nak tengok faktor apa yang mempengaruhi kehidupan dia. Kalau suhu, Pleurococcus dia nak suhu sederhana. Baru dia akan tumbuh dengan banyak. Kalau lemna, dia nak suhu sederhana juga. Jadi sama benda ni. Maknanya lemna nak suhu sederhana, Pleurococcus nak suhu sederhana, barulah dia tumbuh dengan banyak. Okey, kalau kelembapan, Pleurococcus dia nak kelembapan tinggi. Sebab tu dia boleh tumbuh pada pokok-pokok yang duduk dalam hutan kan, sejuk. Okey. Dia nak kelembapan tinggi. Lemna ni kelembapan sederhana. Okey, kelembapan sederhana. Okey, nilai pH. Pleurococcus nak pH neutral. Lemna pun nak pH neutral. Boleh? Keamatan cahaya. Pleurococcus kan nak buat fotosintesis, tetapi sebab dia duduk dalam hutan, dia kelembapan tinggi, maka dia nak keamatan cahaya sederhana. Tapi kalau lemna, dia nak keamatan cahaya sederhana tinggi. Maknanya sederhana juga tapi tinggi sikit. Jangan tinggi sangat sebab nanti enzim dalam fotosintesis terenyah asli. Okay, dapat cikgu, alga yang tumbuh Pleurococcus tu buat fotosintesis juga tak? Yes, dia pun buat fotosintesis juga sebab dia warna hijau tu. Okay, dapat Okay, so macam biasa, apakah kesan MV ke atas RV? Tanda soal. Apakah kesan MV ke atas RV? Tanda soal. So jadilah, apakah MV kita kesan keamatan cahaya ke? Apakah kesan keamatan cahaya ke atas? Pilihlah, nak saiz populasi boleh, nak peratus litupan lemna, tanda soal. Cikgu, tu ada kadar pertumbuhan. Ini ialah RVT. Cikgu memikir sendiri. Ni dia kena tahu sendiri. Kadar pertumbuhan lemna tu ialah RVT. Saiz populasi peratus litupan tu RVO. So mana-mana boleh belaka. Asalkan ada apakah kesan MVO ke atas RVO, tanda soal. Boleh? Okey, seterusnya. MV ada nilai tak? Ada nilai keamatan cahaya ada nilai Untuk eksperimen ada nilai keamatan cahaya. Dia tak guna kawasan terang, kawasan teduh. Dia guna mentol. So kalau nak guna mentol, dia kena ada kuasa, dia kena ada jarak. Jadi ada nilai. Jadi boleh guna semakin MV, semakin RV. So semakin meningkat keamatan cahaya, semakin meningkat ni semua ni. Saiz populasi, peratus litupan atau kadar pertumbuhan lemna spesies. Okey, dapat Okey, seterusnya yang dimanipulasi keamatan cahaya, bergerak balas RV,
pilihlah nak saiz populasi boleh, nak peratus litupan boleh, nak RVT cikgu. Okey, kadar pertumbuhan lemna spesies. Yang dimalarkan bila ada je tumbuhan boleh guna jenis tumbuhan, boleh malarkan bilangan lemna, boleh malarkan pH, boleh malarkan suhu sebab dia guna keamatan cahaya. Okey, bahan dan radas jangan asing-asing, letak je sekali. So kita akan guna termometer untuk tengok suhu, kita nak tetapkan suhu. Mentol, cikgu nak gantikan keamatan cahaya. Pembaris untuk cikgu ukur jarak. Besin untuk cikgu letak lemna. Pen, marker dan kalender untuk cikgu tanda tarikh. Kuadrat, nanti cikgu letak kuadrat atas ni, atas bika, atas besin. Kewajib kena ada lemna spesies dan benda ni lemna dia hidup dalam air kolam, so kena guna air kolam. Okay. Okay, so prosedur macam biasa cikgu kata kena ada K1, K2, K3, K4, K5. So K1 macam mana? K1 cikgu kata dah kata kerja. Kata kerja bagaimana mengendalikan bahan radas. K2, bagilah satu nilai untuk CV. Bagilah satu nilai untuk CV. K3, ukur RVO menggunakan apa dan catat keputusan dalam jadual. RVO ukur, buat macam awak jawab paper soalan 1 tadi. Ukur RVO dengan guna alat apa dan catat keputusan dalam jadual. Kalau awak nak guna RVT, kira RVT dengan menggunakan formula apa-apa-apa dan catat keputusan dalam jadual. K4, ulang langkah apa-apa-apa dengan menggunakan MVO yang lain. Tu K4. K5, berilah satu langkah berjaga-jaga. Okey, kita tengok prosedur. Untuk prosedur, perlu tak cikgu saya nak lukis ni? Tak perlu. Tapi cikgu selalu suruh pelajar untuk lukis lah sebab masa banyak pun. Jadi kenapa untuk lukis? Sebab nanti bila dia lukis, dia dapat gambaran. Dia tahu dia nak buat apa. Okey, so. Okey, nombor 1. Isikan 5 bekas berukuran diameter 30 cm dengan 5 liter air kolam yang mempunyai nilai pH sama dan labelkan sebagai P, Q, R, S dan T. Kalau boleh tulislah bekah tu sahih berapa apa-apa semua dia dah jadi K2. So nampak dah isikan tu K1. Awak ada diameter, awak ada 5 liter air kolam, itu adalah K2. Okay, nombor 2. Letakkan 10 lemna spesies dalam setiap bekas. 10 tu ialah K2, letakkan K1. Letakkan bekas P pada jarak 10 cm daripada mentol. Okey, so ada jarak K2. Oh sorry, bukan K2. Sebab kita nak tengok jarak dia, jarak kat matan cahaya, sorry. Letakkan bekas P pada jarak 10 cm daripada mentol, letak tu ialah K1. Pasangkan mentol dan biarkan selama 2 minggu. Ini ialah K2. Pasang mentol K1. Selepas 2 minggu, letakkan satu kuadrat berukuran 20 cm darab 20 cm di permukaan bekas yang berisi air kolam. Maknanya gini, ni basing, awak dah letak lemna dalam ni. Lepas siap tu, selepas 2 minggu, ambil kuadrat letak atas ni. Kuadrat tu dia macam graf-graf kecil tu kan, kotak-kotak kecil tu. So nanti awak akan kira atas tu. Okay, jadi selepas 2 minggu, K2. Letak kuadrat K1, saiz kuadrat 20 cm darab 20 cm, K2. Banyak K2 awak. Okay, kemudian, keluasan peratus litupan lemna spesies dengan mengira bilangan petak penuh dan petak separuh yang ditutupi oleh lemna spesies dengan menggunakan kuadrat dan catat keputusan. Maknanya awak kira peratus litupan lemna, sebenarnya kena ukur sini, nanti cikgu baiki balik deh. Ukur keluasan peratus dengan menggunakan kuadrat dan catat keputusan dan jadual, itu ialah K3. Kira kadar pertumbuhan lemna dengan menggunakan formula bilangan lemna bahagi masa catat keputusan, K3 juga. Cuma beza ni, ini ialah RV teori. Nombor 8. Ulang langkah
1 hingga 7 dengan menggunakan jarak mentol yang berbeza-beza. Kan cikgu nak tengok keamatan cahaya. So cikgu beza-bezakan jarak dia 20, 30, 40, 50, K4. Ulang eksperimen sebanyak 2 kali bagi mendapatkan bacaan purata K5. So cukuplah K1, K2, K3, K4, K5. Pelajar ni dapat 3 markah. Okey, dan akhir sekali persembahan data mesti ada MVO, RVO, RVT. Okey, so dapatlah macam ni. Bekas PQRST. Jarak mentol sebab ni ialah MVO. So kena isilah, kena isi MVO ni. 10, 20, 30, 40, 50. Peratus litupan unit. Kadar pertumbuhan bilangan per minggu. Jangan isi, tinggal kosong. Okey. Okey, so nanti cikgu baiki slide ni. Cikgu bagi slide ni nanti cikgu hantar. Okey. So, kita jumpa hari Ahad. Nanti cikgu hantar jadual baru untuk minggu hadapan. Okey. Thank you. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama.